لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah terus kekal berikan kepada kita, dan juga atas nikmat yang Allah tambah yang baru pada kita. Antaranya nikmat, tuan-tuan, kita berukhuwah, bertemu untuk kali pertama saya di sini. Dan terima kasih yang hadir, abah-abah, haji-haji mungkin ada di sebelah sana, muslimat, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian. Kita bertemu dalam majlis ilmu yang mana berlangsung pada waktu yang sangat mencabar, saya kira, kan? Waktu ni waktu yang sangat mencabar, tapi Al-Fadilah semua boleh berada di sini. Allah pilih, Allah lapangkan masa dan juga hati untuk berada di sini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi satu perkara nikmat, dan kita rasa nikmat dan membawa kepada keberkatan dalam kehidupan kita, ya. Saya mungkin sebut sikit nama, perkenalkan diri. Ustaz Luqman Makhtar, pertama kali di sini dan menggantikan kuliah yang sebelum ini teruskan ataupun dilangsungkan oleh Al-Fadhil Ustaz Zahiruddin Zabidi. Kata dia dah berpindah, jadi minta tolong untuk saya ganti. Saya gantilah, alhamdulillah, tuan-tuan. Dan kita menggunakan, atau pengajian kita menggunakan kitab Hadis 40 Imam Nawawi. Hari ini kita akan masuk hadis yang ke-19. Makna kata dah 18 hadis tuan-tuan bersama dengan Ustaz Zahiruddin Zabidi. Kali ke-19 ini dah seterusnya, kalau panjang umur ada jodoh dengan saya. Jadi orang kata apa, tak ada rotan akar pun berguna, tuan-tuan dah. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengan Ustaz Zahiruddin, cara dia, penyampaian dia kena, tuan-tuan. Mari pengganti dia mungkin tak sebaik, tak sekena serasi yang sebelum tu, tapi begitulah, akar pun berguna lah, mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, mari kita teruskan pengajian kita. Kita akan terus berkuliah, masuk waktu pun kita teruskan, ya, sehinggalah pada 1.45 kita berhenti untuk melaksanakan solat berjamaah. Tuan-tuan rahmati Allah, saya secara peribadi, saya lebih suka mengajar di surau berbanding di masjid yang lebih besar. Kerana di surau dia kita rasa dekat. Kalau masjid tu jauh, cakap aja kat surau. Ada surau ni, tuan-tuan nampak ada hujung sana, tapi kita dalam kawasan ataupun compound yang kecil yang sedekat. Jadi kita dekatkan lagi. Kalau berlaku seronoknya, makna kalau ada soal jawab, ada munaqashah, ada perbincangan. Jadi saya di hujung nanti kita buka dalam 5 ke 10 minit. Kalau ada sebarang persoalan yang boleh saya, orang kata, berespon, saya berespon. Kalau saya tak boleh, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang lain boleh berbincang. InsyaAllah ini lebih manis, lebih bermanfaat, insyaAllah, tuan-tuan. Baik, apapun, mari kita mulakan pengajian kita hadis 40 Imam Nawawi. Kita masuk ke hadis ke-19. Tajuk dalam buku ini pertolongan dan penjagaan Allah. Mari kita baca. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qal. Hadis ini riwayatnya peringkat sahabat Nabi, iaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Saya rasa kita baca dulu sekali lalu, kemudian baru kita baca kali yang kedua dengan huraian. An Abi Abbas, Abdullah bin Abbas, daripada Abi Abbas, kunyah dia, nama dia Abdullah bin Abbas, dia berkata, kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman. Dulu aku pernah duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dalam hadis yang lain dan konteks yang lain baru kita faham duduk belakang ni bukan dia berjalan, tapi duduk ikut belakang, tak, naik, orang kata naik menunggang unta sama-sama. Nabi naik unta, Nabi boncengkan dia, Nabi bawa dia duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Dalam riwayat lain sebut hari itu, kita baca dulu tuan-tuan ya. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat." Ni saya nak ajar awak beberapa ungkapan. Ihfazillah yahfazka. Ini ungkapan. Pertama, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga awak. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, engkau akan dapati Allah depan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta, minta dengan Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong pun, minta tolong dengan Allah. Wa'lam, ketahuilah, anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai', ketahuilah seandainya seluruh manusia berkumpul, berpakat untuk nak memberi sesuatu kepada engkau, syai' sekecil mana pun perkara itu, lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Nescaya mereka tak dapat nak beri benda tu walaupun sekecil mana pun, melainkan yang Allah dah tentukan untuk awak. Baik. Wa in ijtama'u, dan sekiranya mereka berkumpul ala an yadurruka bi syai'in, berpakat untuk nak kenakan awak dengan sesuatu, nak sakiti awak, nak orang kata membahayakan awak dengan sesuatu pun, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Mereka tak dapat nak apa-apakan kamu sikit pun, melainkan kalau dia dah takdirkan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah terangkat, helaian lembaran-lembaran kertas telah kering. Hadis sahih dari Imam At-Tirmizi. Baik tuan-tuan, itulah hadisnya. Sekali lalu boleh ikut tuan-tuan. Allah Nabi sebut, Nabi ajar Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tuja'ak. Jaga Allah, Allah di depan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Nak minta tolong, tolong Allah Ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Nak minta bantuan pun, minta bantuan dengan Allah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah ilaika katabahu Allah laka. Ketahuilah, sekalipun seluruh manusia berpakat, bergabung nak berikan sesuatu kebaikan kepada engkau, mereka tak dapat bagi melainkan kalau Allah dah tentukan. Wa in ijtama'u, sekira mereka berkumpul ay yadurruka bi syai'in, nak apa-apakan kau dengan sesuatu pun, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Mereka tak mampu nak apa-apakan kau, melainkan benda yang Allah tetapkan. Telah terangkatnya pena dan telah keringnya kertas. Itu ungkapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ajarkan kepada Ibnu Abbas. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Hadis ini, hadis ke-19 yang Imam Nawawi kumpul dalam 40 hadis, Imam Nawawi sebut awal-awal. Mungkin tuan-tuan ingat balik ni pengajian mula-mula sekali. Kenapa Imam Nawawi buat ni? Imam Nawawi imam hadis, imam juga imam fiqh mazhab kita. Dia kumpulkan hadis ini, ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana 40 saja terpilih ni? Dia nak kumpul, nak pilih 40 hadis, 40 lebih sebenarnya hadis yang paling dasar, paling diperlukan oleh setiap orang bergelar Muslim. Yang tu pada penilaian dia, pada saringan dia, inilah hadis-hadis dia. Sungguh tuan-tuan, kita baca satu-satu, Allah, kita pegang 40 hadis ni, itulah cukup dah untuk nak bawa dalam kehidupan kita. Tambah-tambah hadis yang ke-19 ini sangat-sangat penting, sangat-sangat kita kena rasa, ya Allah, ini yang aku perlukan dalam kehidupan ini. Itu tuan-tuan, 40 hadis. Dan pada hari ini banyak dah orang kata bentuk lain hadis 40 dalam apa dikumpul. Itu tradisi hadis, pengajian atau hadis
ulama dulu sampai sekarang mengumpulkan 40 hadis dalam bab-bab tertentu. 40 hadis iman, 40 hadis muamalat, 40 hadis ni. Yang ni kalau sebut 40 hadis Imam Nawawi, iaitu 40 hadis induk agama ini. Yang ke-19 ini hadis induk yang ke-19. Tuan-tuan rahmat Allah. Kalau mari saya nak perkenalkan tuan-tuan, siapa Ibnu Abbas? Kalau kita kenal Ibnu Abbas ini, pada masa Nabi sampaikan hadis ni kepada dia, kita akan rasa wow lagi tuan-tuan hadis ni. Ibnu Abbas, siapa dia? Abdullah bin Abbas, dia sepupu Nabi. Ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Nabi tuan-tuan rahmat Allah, apabila Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi memulakan dakwah Nabi, menjalankan syariat Islam tuan-tuan. Nabi ada ramai pak saudara, tapi pak saudara Nabi yang masih hidup ketika itu ada 4 orang di Mekah. Masa umur Nabi 40, Nabi menjadi Rasul, ada 4 orang pak saudara Nabi. Daripada 4 orang ni, 2 orang masuk Islam, 2 orang tak masuk Islam. Yang tak masuk Islam tu lain-lain pula dia punya perangai dan kestand dia, pendirian terhadap Nabi SAW. Abu Lahab, pak saudara Nabi. Dalam ramai ni, pak saudara Nabi yang paling kamcing dengan Nabi, Abu Lahab sebenarnya tuan-tuan. Kenapa saya kata begitu? Kerana berdasarkan fakta-fakta sirah yang ada, ya Allah, kita boleh bayangkan Abu Lahab ni sangat dekat dengan Nabi. Nabi lahir dia yang sambut buat majlis, bahkan dia taja ibu susu kepada Nabi SAW. Dia merdekakan hamba, gembira kelahiran Nabi ni. Kemudian Nabi membesar, rumah dia paling dekat dengan rumah Nabi. Kemudian Nabi berkeluarga, 2 orang anak Nabi nikah dengan anak dia, Ruqayyah Umm Kulthum nikah dengan anak Abu Lahab, tuan-tuan. Tapi apabila Nabi menjadi Rasul, dia jadi orang paling benci Nabi. Ini kita kena kaji kenapa berlaku begitu. Apabila kita kaji, kita tengok analisis dia, kadang begitu tuan-tuan. Dia faktor dengki. Mungkin orang ni masuk kerja sama-sama. Kau kita daftar masuk sini sama-sama. Tengok setahun, 2-3 tahun, kawan ni naik pangkat dulu, pegang jawatan naik dulu. Dia jadi rasa distant, jauh. Ni ujian hati. Abu Lahab kali begitu. Anak saudara aku ni tiba, dia mengaku dia Nabi, dia nak lebih pada aku ni. Dia jadi ni. Ini Abu Lahab tuan-tuan. Seorang lagi pak saudara Nabi, tidak beriman juga, tapi tidaklah menentang sebagaimana abang dia, iaitu Abu Talib. Abu Talib, dia bukan sekadar pak saudara Nabi, dia ayah angkat Nabi tuan-tuan. Dia bela Nabi daripada umur Nabi 8 tahun lagi. Ini ayah angkat kesayangan Nabi SAW. Baik, 2 lagi pak saudara Nabi yang beriman, siapa? Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kita nak cerita ni, anak dia tuan-tuan. Ni Abbas. Nabi meninggal, dia umur dia lagi panjang. Dia satu-satunya pak saudara Nabi yang tak mati, tak meninggal lagi masa Nabi meninggal, umur dia panjang. Yang ni anak dia, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Masa ni tuan-tuan, Abdullah bin Abbas dia berhijrah ke Madinah, mereka orang Mekah. Berhijrah ke Madinah lewat, dia ikut ayah dia. Keluarga dia pindah lewat lepas pada Fathu Mekah. Tapi masya-Allah, disebabkan dia punya kepintaran, bakat dia Ibnu Abbas menjadi tokoh ulama kemudian. Ibnu Abbas ketika ini dia mula-mula hijrah ke Madinah, umur dia sekitar 9-10 tahun. Yang ni wallahu a'lam berlakunya di mana? Ada riwayat sebut berlaku masa Nabi lepas pada Hajjatul Wada' dalam musim haji. Nabi bawa dia, Nabi gendong, orang kata gendong. Gendong Ibnu Abbas naik unta, duduk belakang bawa dia. Ini kebiasaan Nabi tuan-tuan. Ada satu kitab Ibnu Mandah tahun ke-500 Hijrah lah. Kita tahun 1400 lebih kan. Lebih sekitar 1000 tahun yang lepas tuan-tuan. Ibnu Mandah dia kumpul, dia buat hadis kompilasi ataupun susunan nak dapatkan maklumat, lalu dia letakkan tajuk buku tu Ma'rifatu Usami Ardafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenali orang-orang yang pernah digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada terjemah, tak terbit buku tu. Dan dikumpul. Ada berapa orang, yang dewasa siapa, kanak-kanak siapa, perempuan pun ada, kanak-kanak perempuan pun ada, Nabi gendong tuan. Apabila kita kumpul sekali ni, kita akan nampak style Nabi. Style Nabi. Nabi ada antara teknik Nabi nak
Orang kata mendekati, nak approach, nak didik orang tu, ada kaedahnya dia panggil coaching kan, coaching. Seorang-seorang. Ni ada orang terpilih. Antaranya bagi kanak-kanak ramai juga. Antaranya Ibnu Abbas. Nabi buat ada kata momen bersama, tak campur orang lain, Nabi dengan dia je. Kat situ baru Nabi sampaikan pesanan-pesanan penting. Dia membina ni tuan-tuan. Hari ni dalam training, dalam apa dia lakukan juga. Tuan-tuan mungkin bos nak bantu orang bawahan daripada bagi arahan kesuruhan semua, panggil seorang cakap selutar ni. Lain kesan dia tuan-tuan. Ibnu Abbas ketika ini umur dia 9 ke 10 tahun. Sebab itu Nabi sapa dia tadi permulaan, ya ghulam. Ghulam ni budak. Umur 9-10 tahun, belum baligh lagi. Wahai anak, inni u'allimuka bi kalimat. Ni saya nak ajar kamu ni beberapa perkataan, beberapa ungkapan, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tadi kita baca tadi, kata Nabi, jagalah Allah, Allah jaga kamu, apa semua tadi. Ini nasihat yang orang kata, kita ingat, kalau kita tak tahu umur Ibnu Abbas ketika ini, kita duk bayang, mungkin saya lah ketika sebelum pada ini, duk bayang Ibnu Abbas ni orang dewasa lah. Sebab nasihat Nabi ni nasihat yang kena kat kita kan, kita orang dewasa. Tapi rupanya Nabi sebut ni kepada seorang kanak-kanak umur 9-10 tahun. Apa maknanya tuan-tuan rahmat Allah? Kadang kita jangan pandang rendah anak-anak ni. Kita duk ingat dia umur 9-10 tahun, kita duk cerita hal-hal yang kita rasa level dengan dia. Kita tak tahu. Boleh jadi anak tu ialah umur 9, tetapi kita bercakap soal yang abstrak, soal yang bersifat konsep, bersifat maknawi ni, rupanya dia boleh faham tuan-tuan. Jadi ambil masa begitu. Kalau tuan-tuan ada anak lagi, ada cucu ke, kan, sembang kadang benda dengan yang ni. Bahkan hari ni lagi terasa tuan-tuan, anak zaman ni sangat cerdik. Kita cerita pasal hari ni yang di Gaza, di Palestin, mereka boleh masuk tuan-tuan, boleh memahami hal itu. Jadi kita jangan, orang kata, pandang rendah ke potensi anak-anak ini tuan-tuan. Baik, itu Ibnu Abbas. Dan dia kemudian nanti lepas hayat Nabi SAW, saya sebut tadi kan, dia menjadi tokoh ulama dan sangat dikagumi. Hatta Sayyidina Umar bin Al-Khattab, zaman dia menjadi Amirul Mukminin, dia lantik Ibnu Abbas ni dalam ahli mesyuarat negara, sehingga menimbulkan tak puas hati. Sahabat asal majlis, kata majlis penasihat tu, lembaga penasihat tu, orang tua-tua, orang pengalaman. Tiba ada budak ni, umur dia dalam 20-an, tuan-tuan, awal 20-an. Orang tak puas hati. Terpanjanglah cerita dia. Tapi kemudian Sayyidina Umar mengisi ketidakpuasan hati itu dengan bertanya soalan. Panjanglah cerita dia. Tanya soalan baru, patutlah budak yang bijak, orang yang patut, tuan-tuan. Agama kita Islam daripada dulu lagi meritokrasi. Dia usia muda, dia baru ke, dia layak, tuan-tuan, atas penilaian lah. Cuma nak sebut tuan-tuan, Ibnu Abbas itu dia ada potensi dia sendiri, seorang bijak. Dalam masa sama bergabung dengan berkat doa, berkat harapan orang, tuan-tuan. Ibnu Abbas apabila dia mula-mula hijrah ke Madinah, ikut ayah dia bawa dia, ayah dia suruh dia duduk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih tepat rumah mak saudara dia Maimunah yang nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk khidmat dengan Nabi. Ketika itu, sebelum itu, bahkan pada awal Nabi hijrah Madinah pun, antara cara orang Madinah khidmat dengan Nabi, mereka hantar anak-anak. Yang mula dengan Anas bin Malik, mak dia hantar, wakafkan. Kau duduk rumah Nabi siang, petang baru balik. Anas punyalah tak nak. Nabi panggil dia lari, budak. Tapi mak dia paksa juga. Saya teringat kita macam tu dululah. Zaman saya, zaman sekolah agama, tak banyak, tak ramai pergi sekolah agama, mak kita paksa pergi sekolah agama. Menangis tuan-tuan. Kalau petang nak main bola, tapi kita kena paksa pergi. Kurikulum terlepas. Tapi itu peranan mak ayah, tuan, paksa. Anas begitulah juga. Kemudian ramai seorang sahabat ni, anak-anak Ansar mula khidmat pada Nabi, sehingga dia buat roster, ada jadual. Hari ini siapa, esok siapa, untuk khidmat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas datang kemudian join. Ni ahli baru, anak baru masuk khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hari pertama. Hari pertama dia duduk rumah Nabi, khidmat Nabi, umur dia sekitar inilah 8-9 tahun. Nabi keluar buang air. Dia tengok Nabi keluar buang air, dia pun tengok bekas, tuan-tuan, dia pergi ambil bekas tu, isi air siap-siap. Isi siap letak kat tempat tu balik, tuan-tuan. Air itulah bekas tu, bekas apa, wudu, bekas berwudu. Mana ada zaman Nabi pilih air macam kita, air nak berwuduk kena disediakan, pergi ambil gali di telaga, ada bekal letak dalam tempayan untuk ni, tuan. Baik. Dia tu pergi. Ni siap lah. Rasulullah balik masuk rumah, Rasul nak suruh. Air dah ada. Nabi tanya, siapa buat ni? Orang beritahu ni ada ghulam, ada budak baru. Budak baru yang buat. Ya Allah, Nabi kagum sangat. Nabi pun doa kepada dia, kan? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ini. Dan berkat doa Nabi ini, jadilah dia yang kita sebut sebagai tokoh ummah, tokoh mufassir, ahli tafsir pertama dunia Islam, Ibnu Abbas. Tadi boleh saya nak sampaikan sudut apa? Potensi dia tu. Pertama, Nabi selama ini budak-budak yang lain tunggu kena suruh. Ya. Nabi pergi buang air, Nabi balik nak ambil wuduk, okey, tolong ambilkan air, barulah budak pergi. Ibnu Abbas hari pertama dia tak perlu disuruh. Nabi pergi wuduk, Nabi pergi buang air, Nabi nak ambil wuduk ni. Terus dia fikir dia buat tanpa disuruh. Itu Nabi kagum, siapa yang buat ni? Budak baru. Dan Nabi pun doa tadi, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, bagilah budak ni faqih, mendalami, bijak dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, ajarkanlah dia at-ta'wil, tafsir, kefahaman Al-Quran. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Sungguh dia menjadi sebagaimana doa Nabi itu, tuan-tuan. Pengajaran untuk kita apa, tuan-tuan? Dalam hadis yang lain Nabi doakan anak-anak, tuan-tuan, iaitu kalau saya boleh ambil pengajaran kat sini ialah kita pun begitu sebagai ayah, sebagai atuk, mungkin sebagai supervisor kepada ada orang bawahan. Kalau kita tengok orang bawahan, tengok anak kecil kita, ada potensi. Serta tu potensi dalam diri dia, dalam apa jua bidang dan bakat sekalipun, tuan, kita doakan potensi itu manfaat untuk agama. Manfaatnya untuk agama. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok ni budak bijak ni, tak kena suruh berfikir tahu dah apa gini-gini. Nabi doa yang perlu diperlukan iaitu nak kena ada orang bijak agama. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, bagilah budak ni bijak dalam agama, kebijaksanaan dia untuk agama. Itu situasi Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, tuan-tuan. Kita mungkin ada anak kita, ada cucu kita, ada orang bawah kita, bijak. Kita doa. Bakat itu hala untuk kebaikan umat, kebaikan agama ini. Tak ada orang petah bercakap, saya ada anak seorang, saya 5 orang lelaki, semua hero-hero, tuan-tuan. Dalam ramai itu ada seorang yang dia mulut dia lain macam daripada abang-abang yang lain. Kita doa, ya Allah, bagi doa ni boleh jadi orang kata betul-betul pencetus ummah. Bercakap tu boleh orang kata apa, memberi manfaat kepada orang lain. Kalau tidak dia jadi dengan bakat yang sama boleh jadi penipu, tuan-tuan. Ada orang suara sedap, anak suara sedap, kita doa, ya Allah, boleh jadi qari, boleh jadi yang ni. Kalau kita tak doa, doa itulah hal tuju kita. Kan? Apa yang kita doa, itulah harapan kita. Kalau kita tak doa, terisi dengan benda lain pula. Suara anak jadi penyanyi, jadi ni. Tak jauh, tuan-tuan. Allah. Baik. Itu panjang, tuan-tuan. Itu Ibnu Abbas. Dia yang kata, aku kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku umur dia 9-10 tahun. Aku duduk belakang Nabi. Nabi gendong aku. Siapa lagi sahabat Nabi yang pernah Nabi gendong dia? Kalau saya boleh sebut, kalau peringkat kanak-kanak ni, ya, apa, Ibnu Abbas, kemudian cucu angkat Nabi Usamah bin Zaid, kemudian abang Ibnu Abbas Fadal juga pernah Nabi gendong dia. Dan situasi apa yang Nabi gendong juga kita kaji, tengok, insya-Allah kita akan nampak cara didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika Nabi ceramah secara umum, ada ketika Nabi kata sentuhan peribadi seorang demi seorang, tuan-tuan. Baik. Kita pergi kepada perincian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak ya ghulam, wahai anak,
Inni u'allimuka bikalimat. Inni u'allimuka kalimat. Ni saya nak ajar beberapa ungkapan, beberapa nasihat. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga awak. Ni untuk kita tuan-tuan. Kalau kita ada orang kata nak tampal kata-kata misi ke kat dinding, tampal ni pun tak apa. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga engkau. Semudah itu tuan-tuan. Nak urai panjang tentang hal ini, macam mana jaga, kita boleh fikir, boleh orang kata gerakkan otak itu fikir macam mana jaga Allah, Allah jaga kita. Cara bincang secara umum iaitu kita jaga iaitu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Buat yang apa Allah nak, tinggal yang apa Allah tak nak. Itu jaga Allah Taala. Allah jaga kita. Dan Allah jaga kita sudah tentu lebih jauh dunia dan akhiratnya. Jaga dari sudut apa? Jaga kesihatan kita, jaga sini, jaga tuan-tuan. Baik. Bahkan ada guru saya ingat dia pernah cerita apabila bincang syarah hadis ni, dia kata ada satu cerita seorang pakcik ni, orang Arab lah. Seorang pakcik umur dia 100 lebih. Umur dia 100 lebih naik unta. Tuan-tuan pernah naik unta tuan? Cari pengalaman tuan-tuan naik unta pergi Mekah ke Madinah. Kalau ada pengalaman, ada kesempatan untuk naik unta. Saya cerita ni sebab saya baru naik je, berkali-kali pergi, baru naik baru ni bulan 10 baru ni pergi ke Madinah, nak ke belah Bukit Magnet tu, ada tepi jalan ada wak perkhidmatan naik unta. Rupanya tinggi unta tuan-tuan. Kita tahulah tinggi tu, naik tu kita tinggi tuan-tuan. Tinggi. Memang nak turun tu tak boleh. Turun kita jatuh salah landing, boleh jadi orang kata apa, terseliuh kaki. Memang tinggi. Dia tu unta tu kena duduk dulu. Baik. Adik pakcik ni kata umur 100 lebih. Bayang umur 100 lebih naik unta. Naik unta. Entah macam mana jatuh dia. Wow, jatuh dia. Orang semua terkejut. Yang guru saya pun pergi kumur terkejut. Allah, tak ada lah pakcik ni. Dah tua 1 tahun jatuh. Pergi di kumur dia ni, tuan-tuan kita bayangkan orang 1 tahun naik unta. Unta tu tinggi. Kita ada 3 meter, saya boleh kata macam tu. Daripada kita duduk, posisi kita duduk tu nak ke tanah tu 2 ke 3 meter. Jatuh tu macam mana? Kalau tulang kita rapuh apa semua, memang ni lah tuan-tuan. Setakat ada sepak saudara saya basikal, jatuh basikal dia, patah tangan tuan-tuan. Tu budak tu ni orang 1 tahun. Pau jatuh unta. Dia kata. Lalu orang pergi dekat dia, tengok tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, tak patah, tak apa, sakit tu adalah, tak patah, tak apa. Tapi yang lebih menakjubkan, yang guru saya nak sebutnya, kata-kata pakcik tu. Dia kata, disebut, aku jaga engkau masa muda, Allah jaga engkau masa tua. Dia kata kat badan dia, inilah Allah jaga, aku jaga engkau masa muda, Allah jaga engkau masa tua. Ini ihfaz, perkataan harap ni sama. Ihfazillah, kau jaga Allah, Allah jaga engkau. Kes pakcik tu yang guru saya cerita begitu. Dia nak kata masa dia muda dulu, dia jaga diri dia daripada buat maksiat, buat apa yang Allah langgar gini-gini. Tua Allah jaga, jatuh tak ni. Jadi begitu tuan-tuan rahmati Allah. Boleh jadi kalau tuan-tuan orang Kelantan kata buah mujur. Ada orang Kelantan sini? Buah mujur. Ada benda yang berlaku, Allah mujur lah tak gini, mujur lah tak gini. Boleh jadi yang buah mujur nasib baik ni. Sepatut aksiden ni kalau tengok ya Allah total loss ni. Tapi hidup lagi orang tu. Tengok aksiden boleh kata patah, tak berlaku. Keadaan kita tidak seteruk sebagaimana yang orang jangka. Boleh jadi itu perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu datang daripada pernah satu ketika dulu kita jaga Allah Taala. Bukan jaga sebut tadi, jaga kehendak Allah Subhanahu wa taala, kan? Kita pernah nak tinggal salat, tapi tak, aku ni nak jaga juga. Itu Allah ganjarkan tuan-tuan. Boleh jadi kita nak dan orang dah ajak pergi ke seberang danau, pergi mana kita orang muda. Saya masa-masa kerja tak tahu. Jom kita pergi danau, benda duk gelak-gelak dia. Rupanya ada benda lain dia pergi ke sana. Tak pergilah tuan-tuan. Tahu tu tak pergi. Rupanya biasa. Allah pergi sana ambil benda itu. Pergi sana. Kita jaga.
Boleh jadi kemudian Allah jaga kita apabila keadaan memerlukan. Ihfazillah yahfazka. Awak jaga Allah, Allah jaga awak. Ihfazillah tajidhu tujahak. Nabi ulang pesanan itu tapi dengan orang kata kelebihan yang lain. Awak jaga Allah, awak akan dapati Allah depan awak. Bukan depan secara fizikal ini, tidak tuan-tuan. Iaitu Allah bimbing. Nah, ini sangat kita perlukan tuan-tuan. Dalam kehidupan kita ni, hari-hari kita buat keputusan. Nak buat keputusan yang betul tu macam mana? Itu kita perlukan bimbingan. Kita jaga Allah Ta'ala, jaga waktu salat, jaga hubungan. Apa saja yang Allah minta kita buat, apa saja yang Allah larang untuk kita tinggalkan, kita jaga kita ni. Tuan-tuan Allah, ada bimbingan itu datang. Kita nak buat, Allah lorongkan kita. Itu maksud dia, ihfazillah, awak jaga Allah. Awak akan dapati Allah depan kamu. Maksudnya kita berjalan ada orang kata pembimbing, ada hala tuju. Allah lorongkan kepada jalan yang betul. Ini juga penting. Benda yang besar tuan-tuan pada hari ini. Baik. Itu satu rangkapnya. Kemudian Nabi SAW nasihat kepada budak ni tuan-tuan, umur 10 tahun. Apatah lagi lebih lagi kita perlukan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta dengan Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Nak minta tolong dengan Allah. Huraian sangat banyak. Saya melihat dari sudut ini tuan-tuan, iaitu Nabi SAW nak ajar, nak instil dalam diri budak itu Ibnu Abbas ketika itu sikap berdikari. Kalau nak minta apa, minta Allah Ta'ala dulu. Nak minta tolong, minta Allah Ta'ala. Jangan mudah-mudah duk berharap kepada orang. Itu maksud dia. Nabi didik budak ni masa kecil tuan. Sebab itu ada para sahabat apabila Nabi didik sebegitu, ada sahabat tuan naik unta, jatuh dia punya cemeti, jatuh dia punya cemeti. Ada sahabat lalu kat bawah. Tapi dia teringat Nabi didik, dia turun ambil sendiri. Kalau itu kesandikan, kalau tu Nabi tak didik, kalau kat keadaan biasa kita, saya sebut unta tadi, tinggi tuan-tuan, nak turun tu kita tak boleh nak terjun. Kena unta tu kena, orang kata dia kena duduk dulu baru kita boleh turun. Krem tu. Kita tak ada krem, duduk mengangkang tu. Proses. Jadi sahabat ni apa dia berhenturkan unta, dia ambil sendiri. Padahal boleh ismah ali tu. Boleh tak minta tolong ambil cemeti pada saya? Patut tuan-tuan? Tak, berdikari. Benda yang kita boleh buat dulu. Itu yang Nabi nak ajar kepada Ibnu Abbas. Dan itu juga untuk kita tuan-tuan, untuk anak-anak kita, untuk ada sikap berdikari. Jangan duk mudah meminta-minta, jangan duk mudah lemah ni. Baik. Dan sudah tentu hal ini kena difahami dengan lengkapnya. Adakah maksud tak boleh minta tolong? Tak, bukanlah. Ini lebih pada sikap, membentuk sikap tuan-tuan. Adapun minta tolong dalam hal yang perlu, tidak masalah. Bahkan kalau kena minta tolong itu sebagai satu usaha, yang memang usaha itu, maka itu dia. Yang nak sini sikap. Kejap-kejap minta orang, kejap-kejap minta tolong orang. Ini yang tak nak. Ini yang Nabi SAW didik dalam diri Ibnu Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Nak minta apa saja, minta Allah Ta'ala dulu. Ingat Allah Ta'ala dulu. Kita ni, saya sendiri teruji tuan-tuan. Tak siapa boleh tolong saya lepas pada ni. Saya sedar-sedar sampai dekat dah. Minyak saya kosong dah. Sudah nak balik macam mana tadi. Lepas ni tak tahu, tanya siapa Haji Rani. Nak balik nanti tu stesen minyak dekat ke? Ada saat dekat. Tapi kita uji. Benda pertama kita terfikir, nak minta tolong siapa gitu tuan-tuan. Sepatutnya apabila hal ini, pertama tu Allah tolong aku lepas ni. Dan sudah tentu usaha untuk kita hadapi situasi itu dengan kena minta tolong orang tempatan yang tak lebih tahu, kan? Begitu. Tapi apa mind setting kita mula-mula tu? Terus cari orang dulu, kan? Tidak begitu tuan-tuan. Itu kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Sekiranya nak minta tolong, minta Allah Ta'ala. Baik. Itu rangkap yang kedua.
Kemudian rangkap yang terakhir, yang ini panjang dan melengkapi sikap, pembinaan sikap seorang Islam itu. Wa'lam annal ummah, ketahuilah sekiranya seluruh manusia berpakat nak beri kebaikan kepada engkau, sesuatu pun kau tak akan dapat melainkan kalau Allah dah tentukan. Dan ketahuilah sekiranya manusia berkumpul nak apa-apakan kau dengan sesuatu, tak jadi melainkan dengan apa Allah dah tentukan. Nabi nak ajar apa tuan-tuan? Jangan takut. Jangan takut. Dan ini cabaran yang besar pada hari ini. Kalau ada bab pendidikan anak-anak, saya ada anak yang masih besar, tuan-tuan, mungkin sebahagian ada anak masih besar. Dan apabila kita membaca hadis Nabi, tengok ni, pendidikan yang konsisten, yang sangat ditekankan oleh Nabi dan para sahabat Nabi ialah pendidikan berani, tuan-tuan. Pada hari ini sangat mencabar. Apatah lagi dengan ujian-ujian, tengok movie, kartun, ada hantu-hantu. Oh, kita jaga kat rumah, kat sekolah, masuk kawan nak cerita gini cerita. Kita tak pernah ajar, tuan-tuan. Tapi apa didikan takut momokkan itu kena kat anak kita. Oh, payah, tuan-tuan. Kita rumah 2 tingkat ni nak suruh anak naik dulu. Naik tidur. Tak nak. Tak nak bukan sebab apa? Takut. Paksa. Itu paksa. Dan kena paksa. Ni satu didikan. Tengok pada hayat Nabi SAW, bagian para sahabat mendidik keberanian. Antaranya Zubair bin Al-Awwam, sepupu Nabi. Mak dia Asma binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi. Bagaimana dididik anak dia berani. Dan Zubair jadi orang berani kemudian. Malam-malam mak dia nak pergi buang air, dia sama. Tak tahu tuan sempat tak? Saya dan dengan tu, kampung saya lah. Zaman saya umur 12-13 tahun, sekolah menengah masih lagi kat kampung saya cara ni. Nak pergi tandas malam-malam, tak ada bilik air kat rumah, tuan. Bawa cok, bawa lampu suluh, pergi, orang kata pergi baruh, pergi padang, gali cok sendiri. Itu secara tak langsung mendidik keberanian kita. Baik. Asma binti Abdul Muttalib, yang tu dia buat. Dia bawa anak dia, Zubair bin Al-Awwam, jadi orang berani kemudian nanti. Nabi kata, siapa yang boleh pergi tengok tentera musuh? Saya, Rasulullah. Zubair. Nabi kata, Nabi ulang 2 kali, saya, Rasulullah. Kali 3, saya, Rasulullah. Nabi gelar dia Hawari. Orang kata the first, orang kata right hand, orang kanan Nabi SAW. Berani. Datang dari didikan mak dia. Rupanya masa kecil, mak dia bawa dia. Nak pergi tandas, nak pergi buang air tu, mak dia bawa tandas. Bukan mak dia takut, tak. Mak dia letak kat sini, tunggu mak. Mak dia pergi duduk buang air, mak dia perhati. Tinggal dia seorang-seorang. Saja, sengaja tinggal seorang-seorang untuk nak berani. Dan betul dia jadi berani. Dan Zubair kemudian nanti dia didik anak dia juga macam tu. Iaitu Abdullah bin Zubair. Dalam perang, dia bawa perang, tuan. Dia bawa anak dia pergi perang. Tapi bukannya sertai, anak dia tak sampai umur lagi. Umur dalam 10-11 tahun. Yang diceritakan oleh anak dia, Abdullah bin Zubair. Ayah aku bawa aku, ayah aku nak masuk perang, ayah aku tinggal kat sini, tinggalkan juga hamba untuk jaga anak aku, jaga anak dia. Ayah dia pergi perang. Aku tengok peperangan. Tuan-tuan. Kita lain lah. Sebab itu kita pada hari ini disebut, saya kena nasihat untuk diri saya, tuan-tuan Rasulullah, beri perhatian pada pendidikan keberanian anak-anak kita, tuan-tuan. Ada orang nak sebut, tuan-tuan, ini kita boleh berbeza hal ini. Isu sekarang, isu Gaza, isu apa, ada orang tak nak bagi tengok anak-anak video-video yang dahsyat itu. Takut anak trauma, takut anak. Kalau saya tak, aku bagi tengok. Budak dah biasa, kita tak tunjuk budak duk tengok cerita perang, cerita apa tu dahsyat-dahsyat, tiba yang real berlaku kepada orang Islam, kepada ni, tak nak bagi tengok. Tak saya bagi tengok. Memang terganggu emosi kita yang dewasa, terganggu emosi sedih. Tapi nak bagi rasa, tuan. Tengok. Tu tak tengok depan mata. Tengok dengan melalui video yang dirakam je. Orang kena ni. Itu mudah-mudahan terbina sikap berani berjuang itu, tuan-tuan. Baik, itu nasihat ataupun jis utama daripada nasihat yang ketiga. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, kau jangan takut. Jangan takut ayat dia. Kalau orang pakat nak buat apa-apa pun, kalau Allah tak tentukan tak jadi, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Allah, saya ingat nak bagi masa 5 minit 10 minit untuk ni, tinggal 2 minit sahaja. Saya berhenti setakat ni, tuan-tuan rahmati Allah. Rumusan dia hadis yang ke-19 ini, harap tuan-tuan boleh rasa ini satu dasar, satu prinsip yang kita kena pegang, yang mana nasihat Nabi sampai kepada anak-anak, kepada Ghulam Ibn Abbas umur 9-10 tahun, kita lagi lah kena pegang kan, sebagai orang dewasa. Wallahu a'lam. Saya berhenti setakat ini. Kalau ada soalan, soalan luar bidang pun tak apa, tak ada jawab, saya cakap tak ada jawab. Nak tambah pun boleh tuan-tuan. Ada tak tuan? Kalau ada, saya bagi hadiah. Soalan fiqh, soalan apa semua? Bismillah. Jangan takut. Takut apa? Bismillah. Tak ada soalan dah? Sekadar soalan bukan nak uji tuan-tuan, tapi nak kita ada penghubung. Apa-apa soalan? Tak ada soalan? Ya, apa ada soalan je? Keberanian nak tambah lagi satu. Tuan-tuan, baik, ala-ala mencari tuan. Saya ada buku saya. Saya ada buku nama Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang pesta buku. Saya ni balik ke pesta buku Shah Alam. Kalau tuan-tuan ada masa pergilah ke sana, singgahlah ala-ala pergi, singgahlah Ruai saja. Semalam jumpa seorang ni di pesta, dia askar. Dia kahwin 2. Cerita panjang lah. Saya sebut begini tuan-tuan rahmati Allah. Pada hari ni orang duk cerita pasal poligami, tambah isu. Alif Tega tuan-tuan, duduk bos dia depan bos saya, duk bergambar. Orang lain bergambar takut, saya bergambar dengan dia. Ini bukti saya tak ada penyakit TB. Saya kata. Sakit takut begini. Isteri saya tengok marah dia. Sebab gini tuan-tuan. Alah, kalau itu cerita dia lah. Kadang sehingga orang dalam tak sedar menyangka bahawa poligami. Sebab apa poligami? Sebab sunnah Nabi. Nabi sunnah ni. Tuan-tuan, tak mudah-mudah untuk kita nak kata poligami itu sunnah. Maksud itu sunnah, benda yang Nabi buat, benda yang Nabi suka. Tak. Sebab apa? Tuan-tuan fikirkan. Nabi SAW selama 25 tahun Nabi tidak berpoligami, kan? Daripada umur Nabi 25 sampai umur Nabi 50. Itu Nabi, orang kata isteri Nabi satu-satunya Sayyidah Khadijah. Sehinggalah Sayyidah Khadijah meninggal dunia. 25 tahun Nabi tidak berpoligami. Kemudian Nabi menduda beberapa bulan, barulah Nabi kahwin yang lain, Sayyidah Saudah, Aisyah dan lain, barulah mula era poligami sekitar 10-13 tahun. Nak banding 25 tahun dengan 13 tahun, mana yang berat, mana yang lebih ni? Jadi poligami ialah itu syariat, Allah benarkan atas keperluan. Ada orang perlu. Tapi untuk nak kita ini agama, ini tak. Dia keperluan. Ada mungkin orang tu tak perlu. Jangan perasan dia perlu, kan? Jadi begitu. Cuma jangan salah tindakan kita itu buruknya pada agama. Contoh beginilah, naik kereta ni, kita buat salah, kita pakai kopiah terus. Ada orang buat salah ni, saya bukan nak kata saya, tapi kita didik ingat. Saya pakai kopiah pergi mengajar kan, tiba memang terlanggar lampu merah, saya buka kopiah. Kita bukan kata aku tak nak kesalahan, salahlah tu. Kesalahan kita dikait dengan agama. Ustaz langgar lampu merah. Bukan kopiah tak ada lah, tak nampak lah. Begitu tuan-tuan. Tindakan kita lah betul salah kurang, tapi dia jangan sampai menjejaskan agama. Wallahualam. Terima kasih atas bertanya. Walaupun tak bertanya. Sekadar itu saja tuan-tuan rahmati Allah. Mohon ampun dan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.